السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada ini dapat kita sambung pada hadis 40 dari kitab Al-Wafi. Kita masuk hadis yang ke-31, iaitu hakikat zuhud dan hasilnya. Di sambungan malam ini kita pada muka surat 418. Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis itu Nabi kita beritahu, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, supaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu pada apa yang ada di sisi manusia, saya manusia juga akan mencintaimu ataupun menyukaimu. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan kecintaan Allah SWT? Kita dapat meraih kecintaan Allah dengan zuhud di dunia, kerana Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Sedangkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dipadukan. Hal ini ditegaskan oleh dalil dan dibuktikan oleh pengalaman yang banyak. Jadi perlu kita beritahu kepada kita, untuk mendapat kecintaan Allah hendaklah melalui sifat zuhud kita di dunia, melalui zuhud kita di dunia. Apabila kita disebut sebagai orang yang bersifat dengan zuhud, maknanya kita adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Apabila kita termasuk di dalam golongan orang yang taat, maka kita adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Seterusnya disebut di sini bahawa cintaan kita kepada Allah Taala dan kecintaan kita kepada dunia itu sama sekali tidak boleh dipadukan. Apa makna tidak boleh dipadukan? Maknanya tidak boleh duduk sekali, tidak boleh bersama. Dalam masa yang sama kita cinta dunia, dalam masa yang sama kita kata kita cinta kepada Allah SWT, itu tidak boleh berlaku. Salah satu daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi itu dalil. Dalil yang menyatakan bahawa kalau kita cinta Allah, maka kita tidak cinta dunia. Kalau kita cinta dunia, maknanya kita tidak cinta kepada Allah. Di situ disebut cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Maksud kesalahan itu maknanya segala dosa. Cinta kepada dunia, Rasul disebut pangkal. Rasul ini boleh kita terjemah juga sebagai kepala, pala. Maknanya pada segala kejahatan,
pada segala kesalahan dan pada bagi segala dosa itu ialah cinta kepada dunia. Nah, berlakunya perbalahan, perebutan, pembunuhan, peperangan berpunca daripada cinta dunia. Kita cinta dunia itu termasuklah harta benda, anak kita, orang perempuan. Semua itu menjadi kecintaan kita, perebutan dekat kalangan manusia. Sebab itu nanti disebut di situ ra'su kulli khati'atin, kepala bagi segala dosa dan kesalahan. Taat dan maksiat ni, kalau kita pernah dengar, guru kita dulu tahu, seperti kita kata air dengan minyak tak boleh bercampur, akan rosak. Sama ada minyak tu rosak, tak boleh buat goreng. Air masuk dalam minyak, kita pun ambil minyak goreng, nepuk minyak jadi nepuk, tak boleh goreng. Air pun tak boleh nak minum sebab ada minyak tadi. Maka taat dan maksiat itu sama sekali tidak boleh duduk sama. Cinta kepada Allah, cinta kepada dunia itu tak boleh kita duduk sama. Nak dakwa bahawa dalam masa yang sama tu kita saya cinta juga Allah Ta'ala, dunia bukan, tidak boleh berlaku. Allah Ta'ala kata wala talbisul haqqa bil batil, jangan sekali-kali kamu campur aduk dengan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Semaya tak tinggal, nipu pun tak tinggal, semaya tak tinggal, curi pun tak tinggal, minum haram, berzina, macam-macam perkara maksiat buat. Tapi ada maksiat sama, semaya buat, puasa tak tinggal. Kalau orang perempuan pula tak pakai tudung contohnya, tapi semaya tak tinggal, baca Quran tak tinggal, dengan orang mengajar sama contohlah, tapi itu tak setengah tak lekat dia pakai. Sedangkan itu arahan dulu adalah arahan daripada Allah Ta'ala, itu benda maksiat. Maka kalau dia kata saya cinta Allah, tak berlaku lah. Sebab dalam masa sama dia telah melakukan perkara yang menunjukkan dia tercinta dunia. Gitu. Jadi kenapa dia ngomong? Dia pun minta ampun Allah Ta'ala di atas kesalahan dia tadi. Apa tak? Boleh, minta ampun boleh. Ayat pertama sekali, ayat At-taibu minaz zambi, Nabi sebut at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang minta ampun, bertaubat daripada dosa seperti mana dia tak ada dosa. Kita minta gitu. pada kesalahan kan? Tidak ringan. Semua benda haram dia tidak ringan. Kita tidak boleh meringan-ringankan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan golongan inilah yang paling banyak di akhirat nanti. Kelompok paling ramai. Allah Ta'ala kata khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Jadi hok campur aduk di antara amalan soleh, amal soleh dengan amalan jahat paling ramai. Hok ni hok paling ramai dia beratur pagi nak pergi kepada yaumul hisab, nak hitung neraca orang, nak timbang amalan dia. Sinilah dikatakan bagaimana perlu kepada syafaat Nabi dan sebagainya, dan syafaat daripada selawat kepada Nabi SAW semua tu. Dan bila lihat berat apa ni buat jahat tu main gitu kan. Ini paling lama khalaqtu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Sebab kalau kita jenis kok balance tu, dia tidak duduk situ tu, dia laju dah lepas. Tak kena traffic jam, tak ada, tak kena roadblock lah. Hak jenis campur dosa dengan pahala. Pokok kita lah. Dah tak bagi tunjuk ke lain pokok kita. Bagi tadi celak buat dosa, memang semuanya sejik dah.
balik dari pengajar ni dosa pula. Nah, kita kata kau ya, kita. Jadi kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta supaya setiap hari itu kita senantiasa kurang balakan aktiviti dosa. Biar kau kurang, bukan kau banyak, ada kau kurang. Ada usaha semua. Mudah-mudahan lah sekali ni kita golongan orang-orang yang apa nama ni, melepasi sirat kita dalam keadaan yang laju seperti kilat dan sebagainya. Bukan golongan yang rosak orang. Sebab tu Nabi kata tak ada beripung. Tak ada beripung cinta dunia, cinta akhirat tahu dia. Bukan tak boleh ambil dunia tu, maknanya cinta maksudnya dia ambil dunia tu pun dalam hati dia. Sebab tu kita minta doa dengan Allah Ta'ala, Allahumma ja'alid dunia fi aidina. Ya Allah, jadikan kami jadikan dunia tu tangan ya, pegas metang dah. Sebab penuh semua dunia hak boleh kita tu kena pinjam sebentar. Wala taj'alha fi qulubina. Jangan jadi dia tu duduk lekat dalam hati. Orang pergi pinjam basikal tu bukan pasal siapa tak suruh balik kau. Pada orang pinjam basikal tu naik dah sebentar dah. Lepas tu dia nak marah ambil, nak pergi dah dia. Kita banyak Allah Ta'ala begini pinjam belakang. Mahal setara mana pun pinjam. Kita kena ingat kita lah. Orang ambil pinjam. Kalau dia nak ambil balik kan, ada binti kan, nak curi kau kan. Pada barang-barang lain terbakar. Semua sekali boleh Tuhan boleh buat lah. Bila kita mikir kita tak dunia yang ada hati kita. Dia lalu kita. Jadi payah kita royak yang mudah-mudah. Allah tidak mencintai kesalahan dan pelaku. Maknanya Allah itu tidak suka. Dia tidak cinta. Kesalahan ni maknanya dosa. Tak suka. Benda dosa tak suka. Dan pelakunya, yang ini pelaku dosa tersebut, dia silap itu pelakuan itu dia. Silap taik pelakunya. Kerana itu merupakan hal yang sia-sia dan permainan. Sia-sia. Buat main-main. Ya cinta kepada Ta'ala, tapi dia duduk dalam hati. Buat main kat aku ya Allah kata dah. Allah tidak mencintai keduanya. Kerana hati adalah rumah bagi cinta kepada Allah yang tidak mempunyai sekutu. Hati kita tu hanya milik Allah. Tak boleh jadi milik dunia. Kena tak Allah kau, nak tak dunia. Dia dalam hati kita. Jadi apabila rumah milik Allah, milik cinta Allah Ta'ala, maka tidak ada sekutu bagi dia. Tak boleh nak menduakan hati tadi. Allah tidak suka jika dia di dalam rumahnya. Allah Ta'ala tak suka kalau dunia itu dalam rumah dia. Dia disekutukan dengan kecintaan kepada dunia dan yang lainnya. Maksud tadi kita menyekutukan Allah Ta'ala. Kecintaan itu bermacam-macam. Di antaranya lebih mementingkan dorongan syahwat, berkaitan dengan wanita, perempuan, nafsu kita, itu dunia. Bukan kita tidak boleh ambil dia, sebab cuma kita kena jadikan dia sebagai jambatan untuk mendapat pahala. Salah kalau kita guna syahwat tadi, tak salah. Maka kita beristeri bersama isteri kita, bukan dapat pahala. Cuma kita dikatakan tidak boleh itu, kita letak di dalam hati. Orang panggil macam siapa gila-gila, nafsu kan. Nafsu syahwat tu, nafsu seks, saya kata tidak ada. Siapa gila-gila tak boleh, tak dalam hati. Siapa mencari-cari. Sebab itu berlaku hari ini contohnya masalah-masalah sosial, rokok, pembunuhan. Juga di antaranya kesenangan dan lain-lain yang menyibukkan
dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila benda itu terjadi menghalang kita daripada mengingati Allah Taala, menyibukkan diri kita daripada mengingati Allah Taala, maka itulah yang dikatakan cinta dunia saja. Siapa tak boleh tinggal, tak boleh pergi sedih, tak boleh tinggal. Sama ada cerita dalam televisyen ke, cerita dalam headset kita ke, selagi tak suruh orang band dah dengar orang band maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ingat tinggal dia sebentar sebentar bunyi tu email risalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyebabkan kelalaian. Itu mana kita cinta dunia, walaupun mulut kita kata tak cinta, tapi hakikatnya kita. Adapun kecintaannya untuk mengerjakan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah adalah terpuji. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, dalam satu hadis yang disebut, ni'mal malus salihu lirrajulis salih yasilu bihi rahimah wa yasna'u bihi ma'rufah. Maksudnya sebaik-baik harta yang salih, sebaik-baik harta yang salih, yang baiklah harta yang baik itu lirrajulis salih, adalah milik bagi seorang lelaki yang soleh. Jadi harta orang molek, harta terbaik tu dia milik bagi lelaki yang soleh juga, terbaik. Bagaimana? Dikatakan gitu sebab yasilu bihi rahimah, dengannya dia menghubungkan silaturahim. Dan terjemahan dia tak ada tu. Dia sebut yang soleh yang mendekatkannya kepada Allah yang Maha Pengasih. Sebenarnya maksudnya dengannya dia menghubungi silaturahim, yasilu bihi rahimah. Dengan harta dia tadi menyebabkan kehormatan hubungan silaturahim. Kalau dia curi dalam berazah dia terkena hati. Agak dia curi, hidup dia curi. Dia masuk dalam kelompok orang yang berdosa lah, orang yang berdosa. Kalau dia curi semata-mata mencuri, maka dia termasuk dalam perkara yang diharamkan Allah, maka berdosa besar kan. Sebab Nabi sebut apa ni dalam satu hadis Nabi sebut betul. Tak ingat dah hadis dia. Orang yang apa ni? Orang yang mencuri, ketika dia mencuri itu dia tidak ada iman dalam diri dia. Mana dia melakukan dosa kepada Allah SWT. Adapun kalau dia kata mencuri tadi halal bagi dia, dia tak apa curi halal, tidak halal. Itu dia keluar akidah, terkeluar daripada akidah. Namun jadi kufur terhadap Allah SWT. Supaya semaya juga lah. Kalau orang tak semaya semata-mata dia tak semaya, ingat dia berdosa lah, dosa besar. Tapi kalau dia kata semaya tak wajib, itu kafir. Boleh dia sebilah. Kita kena mengucap semula, kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yasna'u fi ma'rufah, dan dengan harta juga dia melakukan kebaikan. Mana dia buat kebaikan, kebajikan dengan harta dia. Dia jamu kan, dia belanja kan, dia sedekah, dia bina masjid ke, macam-macam. Dia boleh buat. Kalau zaman ni, musim ni, dia diremuk kepada seteng kau. Ada contoh. Awak yang senang fikir makrufah. Maka di situ kalau dia ada harta banyak, bukan berarti dia itu cinta dunia. Sebab dia guna dunia tadi untuk menghubungkan silaturahim sesama anak-anak dia dengan saudara mara dia, dengan sesama Islam, dan juga dia menjadikan harta dia tadi pada perkara-perkara yang baik. Habis situ bagaimana untuk mendapatkan kecintaan. Kesimpulannya maknanya kita kena ada sifat suku di dunia ini. Dengan maksudnya kita pelajari sebenarnya tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Dunia tak hanya di tangan kita sahaja.
kena didik jiwa. Sebab semua kita ni memang suka. Tak ada orang tak suka. Tapi jangan berdoa. Suka jangan berdoa. Bagaimana mendapatkan kecintaan manusia? Sebab dalam hadis itu ada kaitan dengan kecintaan kepada manusia. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mendapatkan kecintaan manusia tadi. Kita hidup atas dunia ni, kita ada hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Maka kita perlu berbaik-baik sesama kita manusia, biar ada kasih sayang sesama manusia. Bagaimana mendapatkan kasih sayang tersebut? Iaitu dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka. Kena zuhud juga. Kena zuhud dengan apa yang ada di tangan mereka. Kerana jika kita tidak mengusir harta mereka, yakni meminta dan berusaha merebutnya, mereka akan mencintai kita. Jangan duduk kacau harta orang, jangan duduk usik harta orang. Hak milik orang dia jangan diusik. Bini orang kau. Azab dalam buku benar kau nanti akhirat saya sepau benar. Dosa dia itu. Dan tahu juga pasal Nabi ambil bergeraknya bisa orang itu kecil, orang tahu dia kena katok. Itu jawapan tadi. Itu jawapan tadi. Jawapan tadi. Dia tanya dia jawab. Sebahagian besar itu semua dibawa kehendak Allah. Yu'azibu man yasha wa yarhamu man yasha. Ada orang yang nak azab, dan ada orang yang Allah Ta'ala nak ampun dosa dia. Kita tak tahu lah, wallahu a'lam. Tapi daripada segi ilmunya, daripada segi zahirnya, bila dia buat dosa akan diazab oleh Allah SWT. Kalau secara bahasa kecil terpuji itu, Tuhan azab itu dia salah kita kira. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia tak si azab, tak ada masalah. Gitu. Tak ada masalah. Itu kudrat kuasa Allah Ta'ala. Sebahagian besar tak mana macam meminta dan berusaha merebutnya, mereka akan mencintai kita. Kalau kita tidak, kita kata jenis kita tidak usik nak kena milik orang lain, harta benda orang lain, bini dia apa, anak dia apa, piti dia apa, tanah dia apa, binatang-binatang peliharaan dia apa. Ni kadang-kadang dia ganggu dia. Ini dia kata sini meminta dan berusaha merebutnya. Ada usaha, menyaingi dia, nak mendapatkan sama menuntut. Maka sudah tentu manusia tadi tidak akan mencintai kita. Di situ maknanya kita tidak ada sebutnya. Sebagian besar hati mereka berwatak dan bertabiat mencintai dunia. Sebagian besar kita ni memang tidak boleh lepas daripada mencintai. Kalau ada saya tanya, saya mau amat ibadah boleh kita. Siapa dia? Dia siapa? Dia tu piti kita. Saya dia piti. Dia tidak salah kerja. Tapi nanti lah dia piti. Jadi saya tak ada dengan mereka. Jadi amalan dia tidak itu. Di hari akhirat, di hari akhirat nanti dia ada tiga cara di hadapan Allah SWT. Sampai tahap seseorang yang berdosa itu dia muflis. Dia muflis. Macam dibayar balik kepada kita dengan bayaran pahala. Dia beri pahala kita. Habis pahala dia ambil dosa kita. Itu dia berlaku jasa. Tapi kita pun kena orang yang jum juga. Mungkin kita juga banyak dosa. Kita pun muflis juga. Sama-sama muflis.
Kalau boleh tak selesai tadi tu. Kita selesai tadi ni. Kita selesai tadi ni. Kalau terbaiknya kita selesaikan urusan tadi ni. Pada hari akhirat nanti urusannya sangat berat. Tidak serupa kita duduk baca ni dia. Orang tak serupa. Sangat berat. Saya ada daripada dia mula ambil sampai ke akhirat saya. Kata jumpa di akhirat kan. Itu terpulang masing-masing. Barang siapa yang menyayangi seseorang dalam hal yang dicintainya, maka dia akan membenci dan menjauhi orang yang menyayanginya itu. Menyayangi ini mana orang nak lawan, berlawan. Lawan dalam keadaan yang tidak sihat ni. Bukan bersaing dengan bersaing yang sihat je tak. Bersaing dalam keadaan tidak sihat. Ada rezeki, nak mengenak pun sekali. Barang siapa yang tidak menyayanginya, dia akan mencintai dia, memiliki. Begitulah kita dah. Ada nak nak apa ni? Harta benda kita, nak kaya sikit, nak rajin sikit, tak mudah, nak main sedih, nak gapo lah. Kedai-kedai makan tu dah. Anak kita nak minyak goreng dekat kedai. Studio kan, pergi masuk. Orang dia panggil benda-benda yang tidak sihat, tidak ada suhu. Sepatutnya bila dia tengok kawan dia tu maju, dia buat usaha untuk memajukan kedai dia sama. Apa saya dia maju, dia pun carilah punca-punca dia lah, sebab dia banyak bila ni orang kerusuk pasal nak jual beli ni lah, nak jadi token sebagainya kan. Banyak kerusuk-kerusuk orang pakar-pakar boleh buat. Bukan kerusuk cara macam mana, bagaimana nak mampu saing dia. Orang dia kadang-kadang buat kita ni jumpa sian. Harga mungkin di mana? Timbalan Mufti. Ni Abdul Qadir. Orang mau pergi jumpa dia. Sian dia kata orang mari jumpa disihir oleh orang. Token kedai makan, token mak lah. Kukuing kau kata. Tak ada pasal-pasal tu, apa deki sebab dia maju, sebab dia masuk PT banyak. Orang sokong dia mari. Jadi kerja-kerja tu ada kerja-kerja yang tidak sihat, yang tidak patut, menyebabkan orang benci. Dia mencuki dengan orang-orang baik, orang soleh. Di mana tepi-tepi dia tak duduk pasir. Ada lagi kata orang-orang karut pula. Dia duduk. Ada kata pada buat ni sudah kerja. Pada buat pada tak buat pun dah. Contoh mula sedih tak tegur lah. Pada nanti hari nanti namun pada aku buat pun. Jadi tak selesai urusan dia ni. Kerana banyak orang tidak aman. Dia bab apa ni, persoalan apa ni, dunia ni orang buta berebut. Orang buta. Kau nak dengar nama dulu, orang buta. Kalau siapa orang jelek, orang buta. Dia ada cerita nama dulu lah, orang tua-tua ada cerita. Dia muka dia buta ni, dia nak cari nafkah, dia minta sedekah, minta derma kan. Dia ada grup dia, kumpulan dia. Pagi ni orang ni pergi kampung tu, orang ni pergi kampung ni. Ada seorang tu, dia jenis buta tapi dia jenis liar sikit lah. Bahasa orang tak dengar nipu sikit. Jadi orang lain-lain dia kena makan nipu dia tau. Muka sama buta, dia boleh tipu. Dia duduk tawakah cokor kat kawan tu mari tak barang gitu-begini. Kalau kita tengok barang apa metah, dia kecil. Kawan tu pergi perak kena ambil dia buat lagi. Susu. Kawan tu mari mana kat jaga apa senyap. Dia lagi situ ya, tepi wakah tu. Muka dia buta. Kali dia kawan ni mana tak jumpa. Senyap lama-lama kalau dia kedip saja. Dia ambil barang tu. Berah lah, berapa lah, bola lah. Kawan tu boleh orang bui ni, pikul bagi penuh rumah dia. Dia tak pergi, dia malah dia minta. Dia tak tunggu kata wakah dia cakap. Nanti ambil orang dia. Anak ayat dunia dia lah. Dah pandai dia. Otak ni buta tapi jahat. Jadi saya buta orang ramah-ramah. Hai, dia kata tak kena.
kena dia sama, kena tipu sama. Dia ingat dia betul kau, nama dia betul kau kan. Dia kata, wah betul kau, dia kata, kau butuh soal dia, nama kata betul kau tak apa, dia selesai. Betul kau tu selesai. Tu dia biar abang bincang. Kaji dengar ada cerita ni pada. Kaji dah dengar cerita ni. Ada aja. Ni cerita orang tua dulu. Apa dengar orang tua apa dia cerita. Aku tak sebut nama dah. Tu kawan mana tapi dia sebut nama kamu. Jadi satu hari tu kau pergi tubik di wakah tunggu kau butuh dia ditunggu situ. Dia ditunggu, dia cokok kata wakah. Dia bawa bagai dah tengok. Dia kata minta tolong tengok pakai hamba ni. Hamba ada hambatan lagi kecil. Kau tegak ambil bagai dia. Kau ambil lah, tak apalah macam tu. Dia pergi tinggal sekejap. Sudah dia lah, dia tinggal. Dia orang buta ni ambil bagai. Tunggu ada wakah lari sikit-sikit nus. Dia tengok, dia jelek tu kawan ni tengok. Lari sikit-sikit nus. Boleh kata dekat kau ni. Jadi dia lama tu dia mari pagi dulu lah. Panggil. Weh. Macam duduk mana? Mana barang apa? Dia dah senyap. Ternyau. Muka dia kerja ada kita sama tu. Biasa nipu dia, biasa boleh makan tu. Jadi tu kau tu panggil semacam mana demo ni. Mari barang apa tu senyap. Tu kau tu tengok dia selit dari wakah. Tu kau kata nak muka kawan pekong. Tu kau kata sikit jumnya sekali sikit lah. Dia ingat mari buta juga sikit. Tu kau kata mari dah bagi kawan tu muka kawan pekong kan. Dia tak percaya pekong ada buta pun dah. Dia pun sikit dia lari. Tu kau pun kau tengok dom takkan dia sikit takki. Tu kawan kau tengok dom takki sikit takkan. Tu kau kata mari lah barang apa tu cepat lah nama kawan tuju. Nama kawan tuju tu kau pun kau tengok tu tengok dia dom mata belakang dia penuh. Aduh dia. Mau sakit. Pada kata kau dah mau jelek kata. Kau dah mau jelek kau tahu dah. Jadi tu kau tambah lah tu kau. Itu kau kata boh lah kerja kita dah. Anak cerita kepada kita bahawa orang buta bukan nak kau ni. Bukan kata orang sini dah. Siapa orang sini orang buta. Jadi boleh sakit kena kau tanya tu baru dia isyak. Mustah. Among tuju tapi muka dia jelek dia kau kan demam kena sungguh lah. Lagi tu baru pada lagi ada. Jadi gitu. Pada cerita kita ni. Jadi kita berita cerita di mana ni insya-Allah kita akan sama semula berkaitan dengan bagaimana mendapat kecintaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin